Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا من بيده مقاليد الخير كله وإليه ترجع الأمر كله افتح علينا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, Alhamdulillah, puji-pujian syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat dan nikmat daripadanya dapat kita berkumpul bersama-sama pada pagi ini di dalam pengajian kita Tafaqquh Fiddin, yang mana insya-Allah seperti biasa pagi ini kita akan sambung lagi pengajian kita, iaitu pengajian kitab I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah yang dikarang oleh Kiai Sirajuddin Abbas rahimahullahu ta'ala. Baik, hari ini kita tak ada periksa lagi, tak ada lagi. Sebab itulah orang makin kurang hari ini. Perasan hari ini kurang. Jangan risau. Saya takkan buat secara mendadak. Dengar kata soalan pun tak banyak. Disuruh 5 soalan berapa itu katanya? 10. Pendekkan lagi, baguslah. Makin sikit 10 soalan tu boleh kita buat subjektif. Baik. Jadi mungkin Allah alam bulan ni atau bulan depan. Tapi cuba dia nak suruh kita type. Saya rumah tu ada laptop tu, nak kena type tu. Lambat sikit lah. Memang selalu boleh type cepat. Maksudnya lambat kita dengan sebab kita sibuk. Boleh tolong? Soalan boleh soalan tak boleh tolong. Oh, pandai pok ni ambil kesempatan ni. Okey, baik. Jadi kalau yang tak ada peserta TFD tu boleh kita ni kan suruh tak minta tolong kan, tapi ni semua TFD saja ni. Siap sida ambil soalan nak jawab semua ni payahlah. Nampak gaya asisten saya rumah saya nak jawab kena suruh ni. Saya dah malas nak buat. Baik, kita sambung balik pada muka surat dalam bab sifat sama' Allah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala asy-syaikhul musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Ke-11 sam'un ataupun kita panggil sama'. Baik, jadi kita sekarang ni masih lagi di dalam sifat 20, iaitu masuk di dalam sifat ma'ani. Apabila kita sebut sifat ma'ani dengan makna
sifat itu, diri sifat itu ada di zat Allah Ta'ala. Tu jangan terlupa baik. Kemudian dia nak bahas itu sam'un. Apa itu sama'? Ni dia. Apa itu sama'? Di sini ni dia kata sama artinya mendengar. Kalau kita terjemah begitu tu, secara mudah-mudah tu, dia tak berapa tepat. Kena tambah sedikit. Mendengar mendengar dengan sifat pendengar. Pendengar. Pendengar itulah kita panggil sifat sama'. Sebab mendengar tu dipanggil amrun i'tibariyun. Pendengar itu dipanggil sifat yang wujudi. Sebab apa? Sebab pendengar itu boleh kita dapat dengan salah satu daripada panca indera yang 5. Boleh kita lihat esok-esok di hari akhirat kalau Allah Ta'ala buka hijab kepada kita. Jadi kita boleh tengok sifat pendengar Allah Ta'ala. Sebab diri sifat itu ada. Adapun mendengar itu dipanggil takluk dia. Bukan dipanggil sifat. Dia panggil takluk dia, kerja buat dia, tugas dia. Kalau kita kata mendengar, diri mendengar tu mana ada, cuma kita faham sahaja. Amrun i'tibariyun, pekerjaan yang kita kira dengan akal sahaja. Tu yang saya dah hurai dah, banyak kali hurai dah. Baik. Kata dia, Tuhan Allah mempunyai sifat sama', iaitu mendengar. Tulis yang ni mendengar dengan sifat pendengar. Baik. Depan tu dia ada tulis tak? Tuhan punya sifat kekurangan, jadi raja saja tidak mungkin orang tuli, apalagi jadi Tuhan. Tuhan melihat dan mengetahui, melihat semuanya. Depan tu tidak ada suatu, dia tak ada sebut dalam ni. Baik, kita nak bahas sikit. Baik, Allah Ta'ala mendengar itu, dia mendengar dengan sifat pendengar. Baik, Allah Ta'ala mendengar tu, saya nak tanya, pecah gelas, diri gelas yang pecah itu Allah Ta'ala dengar ke tak dengar? Dengar. Tak, memang confirm sifat pendengar dah. Saya tanya, diri pecah, tak payah pecah, tengok tangan. Diri bergoyang ni, bukan kita kata bunyi. Diri bergoyang ni Allah Ta'ala dengar ke tak dengar? Dengar. Allah Ta'ala mendengar, jangan lupa. Allah Ta'ala mendengar, kerja mendengar tu dengan sifat apa? Pendengar. Baik, takluk dia tu apa, tugas dia mendengar dengan perkara yang maujud sahaja. Wa indana syai'u huwal mawjudu. Jadi Allah Ta'ala mendengar dengan sesuatu perkara yang ada. Baik, saya nak tanya, diri bergerak tu ada ke tak ada? Menjawab tu 2, 3, 4 orang, yang lain tu macam tak yakin sangat. Saya tanya balik, diri goyang, diri jatuh, Allah Ta'ala dengar ke tak dengar? Dengar. Tak faham lagi soalan tadi. Kita dah cerita dah, Allah Ta'ala mendengar, kerja dia mendengar dengan perkara yang ada. Ada tu apa? Sifat wujudi. Jangan terlupa. Satu saya cakap, dalam sifat 20, kalau kita tak tahu sifat wujudi dengan amrul i'tibari, dia tak boleh nak pergi ke depan lagi dah. Dua tu kena faham. Tiap-tiap minggu saya ulang balik.
Sifat wujudi itu satu sifat yang boleh kita dapat dengan salah satu daripada panca indera yang 5. Amrun i'tibariyun itu pekerjaan yang kita faham dengan akal sahaja, tidak pada di luaran akal, dalam akal saja, tapi di luar tak ada. Baik, saya tanya balik. Lepas tu soalan tu dia berkait-kait tu. Okey, faham dulu tu tak apa. Kemudian kita kata Allah kemudian kerja sifat pendengar itu dia mendengar dengan perkara yang maujud sahaja. Asal kata benda tu ada, Allah Ta'ala dengar. Baik, saya nak tanya, diri jatuh Allah Ta'ala dengar ke tak? Macam tak yakin lagi jawab ni. Takut juga yang pasal ustaz ni pelik ni. Nak dengar lagu mana, benda tak ada. Cuma faham, kita faham saja. Baik, Allah Ta'ala dengar tak diri botol? Tak dengar. Tak dengar pula dah. Diri botol Allah Ta'ala dengar. Bukan kata habis bukan ada bunyi, tak ada bunyi Ustaz. Kita bukan bahas ada bunyi, tak ada bunyi. Sifat pendengar kita hanya mendengar pada bunyi. Kalau benda tu jauh dah tak dengar dah kita. Allah Ta'ala dia mendengar dengan perkara ada. Asal benda tu ada, Allah Ta'ala dengar dah. Bukan kata dia benda tu bergerak ke bunyi ke, tak ada, dia tak sebahas gitu. Asal ada benda tu ada, Allah Ta'ala dengar. Nampak lagi? Nampak lagi? Okey, kita tanya balik. Dia kata okey tu mesti tahu jawapan. Baik. Biru pada kata botolnya Allah Ta'ala dengar ke tak? Banyaknya khilaf ummati rahmat. Ni rahmat sungguh ni. Takut rahmat jadi bala ni. Apa dia? Biru tu ada ke tak ada? Ada sifat wujudi. Allah Ta'ala dengar tak? Dengar. Asal benda tu ada. Allahu Akbar. Kita kena ingat, tiap-tiap perkara yang ada Allah Ta'ala dengar. Tu tugas dia, kerja dia. Dalam kitab Faridah pun ada dulu. Atas muskil apa sah Ustaz kata mana? Bukan kita dengar bunyi. Bunyi tu confirm dengar dah. Kita ni, makhluk ni terbatas hanya mendengar perkara bunyi saja. Dengar bunyi, itu bunyi pun sekadar dekat dengan kita. Kalau jauh, sekilo, 2 kilo, dah tak dengar dah kita. Allah Ta'ala dia mendengar dengan perkara yang ada, dia dengar. Dengan sifat pendengar dia. Zuhir bagi dia dengar dah. Macam mana Ustaz? Wallahualam, kaifiat tu tak tahulah, kita cara dia dengar. Cuma yang kita pegang kata Allah Ta'ala mendengar dengan perkara yang wujudi sahaja, sifat mawujud. Wa kullu mawjudin anit lisam ibih kazal basar idrakuhu inkila bih. Wa kullu mawjudin anit lisam ibih. Tiap-tiap perkara mawujud bersangkut pautlah dengan sifat pendengar. Itu dalam kitab Matan Jarah. Wa kullu mawjudin anit lisam ibih kazal basar idrakuhu inkila bih. Sifat pelihat pun begitu juga. Bukan pendengar saya, pelihat pun begitu juga. Mendengar, tengok benda perkara yang ada sahaja. Nampak lagi Baik, tengok. Faham lagi? Jangan kita soal, Nabi Nuh nak dengar macam mana? Kata benda ada. Dia boleh tanya lah, kita ni terbatas hanya bunyi. Nampak? Asal benda ada. Habis itu. Kemudian kita tengok. Faham lagi tak tu? Faham? Nak jawab faham pun susah juga. Takut juga nak jawab faham. Tak faham lagi tu rasa tu. Nak beri contoh lain pula dah. Baik, nak tanya lagi pula. Baik, goyang. Goyang, diri goyang pada kata tangan saya ni. Allah Ta'ala dengar ke tak? Diri bunyi pada goyang ni Allah Ta'ala dengar ke tak? Tak dengar bunyi. Saya kata bunyi dengar lah. Baru soalan terik sikit je. Dia beri ke laut dah. Kita dah kata diri bergoyang itu Allah Ta'ala dengar ke tak? Tidak, sebab apa? Dia bukan dipanggil amrun
Itibari. Baik. Diri bunyi pada kata goyang tu Allah Ta'ala dengar ke tak? Dengar bunyi. Bunyi kan sifat wujudi. Cukuplah banyak sangat banyak nak banyak sangat contoh. Lepas tu patah Arab kata tak usah kita bahas misal. Al-bahsu fil misal laisa min da'abir rijal. Kita membahaskan pada contoh itu bukanlah adat bagi ulama, bukan adat bagi seorang lelaki. Yang kata orang tak bahas apa contoh-contohnya tak bahas dah. Sekali cukup. Tu dalam syair. Al-bahsu fil misal laisa min da'abir rijal. Tu bukan adat orang lelaki. Bukan adat orang yang belajar tu dia tak bahas lah dari contoh tu. Contoh cukup, contoh 1 2 kita bagi cukup dah. Faham situ habis tengok. Dia kata mustahil ia Allah Ta'ala tu tuli. Tuli adalah sifat kekurangan. Apa maksud sifat kekurangan? Sifat yang mustahil bagi Allah. Sifat itu yang tidak layak bagi Allah. Itu panggil dia panggil sifat kekurangan. Dia panggil sifat an-naqais. Bahasa Arab panggil naqais. Kalau bahasa Melayu kalau sifat kesempurnaan kita panggil sifat kamalat. Tu jangan terlupa tu bahasa Arab tu. Baik. Tidak masuk akal kalau Tuhan mempunyai sifat kekurangan. Dia kata tidak masuk akal. Dia panggil sifat yang mustahil. Apa maksud mustahil? Akal tak terima kata ada benda tu pada Allah. Tu panggil mustahil pada akal. Akal kita tak boleh terima. Akal kita tak terlintas. Akal kita tak tergambar kata perkara tu ada pada Allah Ta'ala. Seperti lemah, tuli. Tuli tu tidak boleh ada pada Allah. Bisu tidak boleh ada pada sifat Allah. Habis itu. Jadi raja saja tidak mungkin. Apa ni? Raja situ betul? Jadi raja saja tidak mungkin orang tuli. Dia nak bandingkan. Apa lagi jadi tu Tuhan. Yalah, ibaratnya ginilah. Raja tu kalau nak jadi raja, nak jadi pemimpin tu mestilah tak tuli. Takkan nak bagi yang tuli. Ibarat dia gitulah. Nampak tak? Ini dia bandingan dia. Bandingan dia. Tuhan melihat dan mengetahui. Melihat semuanya. Ni sekejap lagi. Tunggu sifat basar lagi. Dan mengetahui semuanya. Apa maksud kata Allah Ta'ala mengetahui semuanya? Dah bagi tahu dah dulu minggu lepas. Sifat ilmu dia mengetahui apa? Tengok kawan ni tak datang minggu lepas. Puan tak datang minggu lepas kan? Dia tak datang, tengok rakaman dia mudah ingat. Apa dia? Apa maksud mengetahui? Allah Ta'ala mengetahui sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala, iaitu zat dan sifat dia tu wajib. Allah Ta'ala mengetahui perkara yang mustahil bagi dia. Dia boleh tahu kata lemah itu tidak boleh ada jadi pada dia. Kemudian dia tahu juga lemah tu kalau jadi pada dia nak jadi macam mana dia tahu juga. Tapi tak boleh berlaku pada dia. Kemudian Allah Ta'ala tahu juga perkara yang mungkinat, iaitu perkara harus bagi dia, itu makhluk. Baik. Kemudian tidak ada sesuatu yang tersembunyi baginya bagi Allah. Kerana itu jangan membuat dosa terhadapnya. Ni dia dah masuk. Dia bagi huraian dia lah.
baik sendirinya, baik sendirian, apalagi di hadapan umum. Dia kata tak usah nak buat dosa lah terhadap Allah Ta'ala walaupun sendiri ataupun di hadapan umum. Kerana Tuhan melihat dan mendengar semuanya itu. Mana dalil? Ni dia panggil dalil apa ni? Dalil apa ni? Akli. Si orang depan jawab je, orang belakang tak mahu jawab. Lepas ni kena standby mana? Kena standby apa? Mic kat belakang satu lah. Ada tak? Asal tersorok tak nampak. Dah ada lama dah. Lepas ni boleh tanya lah. Dah ada dah Okey, baik. Untuk orang belakang lah. Baik. Ini dia panggil dalil nakli. Apa maksud dalil nakli? Dalil itu diambil daripada Al-Quran, sunnah. Itu dia. Allah Ta'ala berfirman, wa huwas sami'ul basir. Asy-Syura ayat ke-11. Artinya ia Allah mendengar lagi melihat. Ini dalil kata Allah Ta'ala tu bersifat dengan sifat samad dan basar. Kalau orang tanya mana Allah Ta'ala tu, macam mana kau kata sifat 20? Sifat samad mana? Sifat samad ada dalam Al-Quran. Wa huwas sami'ul basir. Daripada itulah dalil kata Allah Ta'ala tu ada sifat samad dan basar. Baik. Ke-12 basar. Tuhan Allah bersifat dengan basar, artinya melihat. Melihat ke? Melihat dengan sifat apa? Melihat tu kerja dia. Amru iktibari, takluk dia, bukan benda ada. Diri melihat tu bukan benda ada. Dia tak nak diri pelihat. Tu dia, jangan terlupa. Mustahil ia buta. Baik. Mustahil ia buta. Kalau kita kata Allah Ta'ala tu tidak buta, dipanggil hukum apa? Istihalah. Seorang dia jawab. Kalau kita kata Allah Ta'ala itu tidak beranak, nak panggil hukum apa? Istihalah. Kalau kita kata Allah Ta'ala itu lemah, nak panggil hukum apa? Mustahil. Itu dia kena ingat. Kalau istihalah kita terjemah tidak. Hukum istihalah saya pernah tulis dulu kat sini. Ada lagi saya punya tulisan tu. Lama dah. Tak padam-padam. Kau boleh, kalau apa-apa habis saya ngajar tu, tolong padam lah. Ini tak sedap lagi, takut. Okey, baik. Kemudian kita nak tanya, ta'alluq sifat basar, kerja dia kerja apa? Apa kerja dia? Melihat apa? Tadi dalam matanya wa kullu mawjudin anil lisam'i bi kazal basar idrakuhu in kila bih. Melihat keseluruhannya. Allah Ta'ala melihat semua. Allah Ta'ala boleh melihat semua. Kalau benda yang tak wujud, Allah Ta'ala tak boleh tengok. Tak, saya nak tanya. Kalau benda tak wujud, Allah Ta'ala tak boleh tengok. Tak, kalau benda tak wujud, Allah Ta'ala tak boleh tengok. Tak boleh tengok. Benda tak ada, Allah takut sangat jawab. Benda tak ada. Takut jawabnya akidah ni Ustaz. Mungkin maha pelihara, tak apalah, memang maha pelihara, betul, okey cakap. Dan kita nak tanya, benda tak ada boleh tengok ke? Maha pelihara macam mana benda tak ada? Dia terbit daripada benda ada kepada tak ada tu apa? Contoh kita kata botol. Kemudian kita kata bulat. Baik, saya nak tanya. Bulat ni Allah Ta'ala boleh tengok ke tak? Bulat, boleh? Laki, bulat boleh tengok tak? Allah Ta'ala boleh tengok tak bulat? Boleh? Ni kata tak boleh. Boleh tak tengok bulat? Boleh? Boleh? Ish, bahaya.
Bulat ni Allah Ta'ala tengok, boleh tengok tak? Orang tak ni hijau, orang kata bulat dia macam hijau pula dah. Soalan ni Philip, kita tanya soalan ni, minta soalan lain. Tak, Allah Ta'ala tak nampak bulat. Ya, Allah Ta'ala tak nampak bulat dah. Siap lah. Saya tanya satu soalan, Allah Ta'ala nampak tak bulat? Tidak siap lah. Macam mana ni? Baik. Soalan nampak muka ustaz macam ketat je. Saja nak uji, nak tengok pemahaman macam mana, nak pegangan tu macam mana. Diri bulat ada ke tak ada? Diri bulat tak ada, kita panggil apa dia? Amrun i'tibari. Kita dah tahu dah, maklum dah. Sifat pelihat, kerja buat dia melihat perkara yang wujudi sahaja. Okey. Takut-takut KO pula dah. Okey jadi terbalik KO. Faham ya? Sebab kita bukan main-main, sebab kita cerita betul. Kita kata sifat wujudi itu apa? Kita ambil dasar lagi. Baik, sifat wujud itu ialah sifat yang boleh kita dapat dengan salah satu daripada panca indera yang 5. Melihat, mendengar, menghidu, merasa, menyentuh. Baik, kita dah tahu dah kaedah dia. Kemudian kita tanya pula, bulat itu boleh tak kita dapat dengan salah satu daripada panca indera yang 5? Tak boleh. Bila tak boleh, nak panggil dia wujudi ke amrul i'tibari? Amrul i'tibari. Baik, sifat Allah Ta'ala dia melihat dengan perkara yang maujud, iaitu benda yang wujudi. Jadi kita ambil kaedah tadi, Allah Ta'ala boleh tak tengok benda yang amrul i'tibari? Tak boleh. Sebab apa? Benda tak ada. Faham saja. Nampak lagi? Saya ustaz ni ngajar pelik-pelik lah. Tak betul ustaz ni. Ini saya bagi tahu dalam kitab. Ini kita nak cerita dalam bab mengaji boleh. Waktu tengah belajar tak apa. Jangan cerita kat kedai kopi. Cerita kat kedai kopi, tu lagi kan orang main tangkap kita. Kidah sesat. Padahal orang tu tak tahu. Memang betul kita kedai kopi ni jadi fitnah. Contoh kawan kita tak pernah belajar tauhid. Kita kata, pinggan tu nampak bulat je. Orang tanya kata, mana bulat mana ada? Siap lu dah. Orang mesti pelik kat kita dah. Lepas tu dia kalau itu tak apa lagi cerita benda tu. Kalau kita bercerita bab tauhid lagilah. Kita tanya, aku nak tanya soalan, Allah Ta'ala nampak tak bulat tu pada pinggan kau? Tanya ke orang awam boleh jadi fitnah. Dia kata apa? Bulat ni kan ada mesti Allah Ta'ala tengok. Allah Ta'ala tengok semua. Dia gunakan dia habis lalu dah. Kita tak boleh cerita benda-benda tu. Melainkan tempat pengajian tak apa sebab dalam belajar. Tempat belajar tak apa. Ni tambah-tambah kalau ada YouTube sekarang ni. Macam sekarang ni saya mengajar ni ada rakaman live. Ni pun bahaya juga kalau orang nak. Kalau orang tak setuju dengan kita, dia kata ambil mana? Ambil dalam kitab. Kita pegang sungguh. Datanglah mana pun, siapa beritahu pun kita pegang sungguh. Sebab benda betul. Tapi jangan ceritalah dekat orang yang tak biasa belajar tauhid, kita nak cerita jangan. Nanti takut jadi fitnah. Hatta sekalipun keluarga kita sekalipun. Kalau kita nak belajar tak apa. Nak belajar tak apa. Kata kenapa cakap Allah Ta'ala tak boleh tengok benda bulat? Sebab diri bulat tu bukan benda ada. Sebab diri bulat tu tak boleh dapat dengan salah satu daripada panca indera yang 5. Kita tengok tu bukan bulat, kita tengok pada diri penutup. Diri bulat tu kita buat tangan. Tangan kita yang bergerak, kita nampak tangan. Diri bulat tu tak ada. Ajar dia balik, nak bagi faham. Nampak tak? Kalau dia buat macam ni, tu bulat. Bulat tu mana? Yang mana bulat? Itu jari kau. Aku nak diri bulat. Ada ke tak ada? Mesti dia tak boleh buat apa. Mesti dia pening. Silap dia sakit hati dengan kita. Silap sakit hati dengan kita. Tak kira adik-beradik ke, orang tua ke, suami ke, isteri ke, dia dah dengar tu apa orang tua ni ngajar ni, belajar ni. Aku dah lepas bagi pergi kat masjid wilayah, suruh ngaji elok, dia pergi ngaji pelik-pelik. Contoh tapi ni kita cerita benda betul. Sebab tu sifat Allah Ta'ala, wa kullu mawjudin anit lisab'ibih. Jadi tiap-tiap perkara yang mawjud bersangkut paut dengan sifat samak dan sifat basar saja. Dua ni ya.
Asal kata benda tu ada, Allah Ta'ala dengar, Allah Ta'ala tengok, dapat lihat. Jadi bila dapat benda melihat tu, penglihatan kita terbatas. Paling-paling pun 1 kilo setakat tu dia. Kalau 5 km tak nampak dah. Nampak dah. Allah Ta'ala asal kata benda tu wujud dia, Allah Ta'ala boleh tengok semua. Nampak dah habis itu. Faham lagi? Okey, baik. Itu semua tu dalam sifat 20 ni memang saya standby lah. Memang saya standby dalam, kalau 10 soalan tu, 7 soalan tu ada 3 soalan tu untuk mukadimahnya. Yang apa untuk ahli sunnah apa semua teori-teori tu small matter, senang sangat lah. Boleh tengok baca sendiri. Tapi kita nak 7 soalan tu yang gunakan akal kita, yang kita faham. Tu yang saya nak. Baik, sebab tu saya target biar habis sifat 20 dulu. Habis. Kemudian dia kata lagi, amat suci Tuhan daripada sifat kekurangan. Ini sifat yang tidak layak bagi Allah. Dia panggil sifat mustahil. Kalau ia buta, ini dipanggil fardu takdir, ataupun kita panggil andaian, tapi tak berlaku pada Allah Ta'ala. Kalau ia buta, kalau di sini kita kena ingat, ini dipanggil andaian, dipanggil fardu takdir di dalam ilmu tauhid. Bukan jadi sungguh dah. Kalau ia buta, sudah tentu akan mengganggu urusannya. Dia kata, yelah, mengganggu urusan macam mana? Dia nak jadikan makhluk tapi buta, macam mana? Habis. Firmannya sama juga ayat tadi, wa huwas samiul basir. Asy-Syura ayat yang ke-11. Artinya, dan ia Allah mendengar lagi melihat. Habis. Dan lagi firmannya, firman Allah, am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum bala wa rusuluna ladaihim yaktubun. Surah Az-Zukhruf ayat 80. Artinya, patutkah mereka menyangka bahawa kami Tuhan tidak mendengar apa yang mereka sembunyikan di dalam hati. Ini cerita kata Allah Ta'ala mendengar dengan perkara yang mendengar batin. Dan apa yang mereka perkatakan dengan berbisik sama sendiri, bukan sebagaimana yang mereka sangka. Bahkan utusan kami malaikat yang menjaga mereka ada menuliskan segala yang mereka lakukan. Ini nak kata Allah Ta'ala tu dia dengar dengan sifat sama'. Habis. Di samping Tuhan mendengar dan melihat gerak-geri. Ni macam mana ni? Dia kata mendengar gerak-geri. Maksudnya apa? Mendengar gerak-geri, adakah diri gerak-geri itu? Habis diri apa ni? Mendengar apa ni? Bunyi dengan takdir sikit. Di samping Tuhan mendengar dan melihat bunyi gerak-geri dari segala perbuatan manusia. Kata dari segala perbuatan manusia. Nampak tak? Dia kaitkan dengan perbuatan manusia. Bukan nak diri bergerak, bukan nak diri diam. Diri diam tu tak boleh nak dengar sebab bukan benda ada. Tuhan juga telah mengirim 2 orang malaikat karaman katibin untuk menuliskan amal pekerjaan manusia itu. Siapa dia? Yang 2 orang tu nama dia Raqib Atid. Raqib Atid. Habis itu. Ke-13 sifat kalam. Ni sifat kalam ni. Sebab kalam ni memang payah. Bukan kolam. Kalam. Ada hamba, dulu ada sahabat saya seorang nama Kalam. Nama dia Kalam. Baik, apa dia sifat kalam? Ni payah ni. Sebab itulah sifat kalam ni kita dah cerita sebelum ni. Antara perbahasan yang payah
Dalam sifat 20 itu sifat kalam. Di antaranya pernah terjadi di antara ulama-ulama dulu yang saya cerita sebelumnya, iaitu Imam Ahmad bin Hanbal. Dengan sebab diseksa dengan sebab kata sifat kalam ni. Sifat kalam ni ada yang mengatakan jadi sifat kalam tu kalam qadim ke kalam baru. Tu yang dibahaskan. Itu yang dibahas. Tapi dalam kitab ni tak bahas. Kalau saya bahas pun takut jadi pening. Tapi kita tengok dalam kitab ni macam mana dia nak bahas. Kok kita boleh kupas, kita boleh bincangkan. Kalau dalam sifat kalam, dalam kitab-kitab mana tauhid, kitab Jawi atau kitab Arab, dibahaskan secara terperinci. Ke-13 kalam. Tuhan mempunyai sifat kalam. Erti kalam ialah berkata. Baik, saya nak tanya tepat ke tak lagi? Berkata dengan sifat perkata. Dia macam ni lah. Berjalan dengan perjalan. Sama ke tak? Perjalan kena pada diri. Berjalan tu kena pada takluk dia, kerja dia, berjalan. Sebab faham daripada sifat perjalan. Begitu juga kita kata berkata-kata. Berkata-kata bukan benda tu diri, benda tu ada. Yang adanya sifat kalam. Diri sifat kalam itu ada di zat Allah Ta'ala. Berkata-kata tu dipanggil amrun i'tibari saja. Contoh saya tengah cakap. Saya tengah cakap sekarang ni. Nampak tak berkata-kata saya? Yang kita dengar daripada mulut saya ke daripada apa yang keluar? Apa yang saya ucap tu baru kita dengar, bukan berkata-kata tu. Berkata-kata tu bukan benda ada. Yang ada nampak mulut bibir je, bukan berkata-kata. Nampak bibir saya bergoyang. Duk cakap tu. Duk cakap tu kita faham sahaja. Macam tadi lah orang berjalan kaki. Sifat perjalan kena pada dia orang. Dia orang tu kita panggil sifat wujudi. Berjalan tu kita panggil amru i'tibari. Sebab apa? Kita nampak apa? Kita cakap Ahmad tu sedang berjalan. Ahmad tu dipanggil orang, dipanggil perjalan. Berjalan tu ada ke tak pada Ahmad tu? Tak ada. Sebab yang kita nampak kaki bukan berjalan. Kaki tu nampaklah berjalan. Berjalan cuma faham saja berakal. Sebab apa kita faham? Kita kata orang tu berjalan tu sebab kita faham kata kaki dia bergerak. Bila kaki dia bergerak kita panggil dia berjalan. Itu nisbah makhluk. Nampak lagi? Begitu juga kita kata Allah Ta'ala tu dia ada sifat kalam, iaitu sifat perkata. Dengan sifat perkata tu Allah Ta'ala berkata-kata. Habis itu kalau Tuhan mustahil ia bisu. Dia kata mustahil Allah Ta'ala tu bisu. Dia kalau dalam kitab ni dia macam ni, dia tak bahas. Nanti kita tengok depan tu kok dia bahas. Kalau Tuhan bisu, tentu ia tidak dapat memerintah dengan baik. Maksudnya apa? Kalau Allah Ta'ala tu bisu, maka pemerintahan dia tidak dengan baik. Tak sempurna tu maksudnya tak baik tu. Maksudnya tidak sempurna. Sebab apa? Sebab dia bisu. Tu dia. Baik. Tuhan mempunyai sifat berkata-kata. Dia kena tulis. Yang ni berkata-kata dengan sifat berkata. Tambah sikit. Baik. Sifat-sifat ini termasuk sifat kalam. Sifat kalam ialah sifat yang qadim, yang berdiri pada zat yang qadim, iaitu zat Tuhan. Apa maksud dia? Maksud dia sifat kalam tu ialah sifat-sifat yang qadim. Apa sifat yang qadim?
Ha? Apa qadim? Sedia kala. Apa maksud sedia kala? Baru bagi tahu. Ha? Apa maksud sedia kala? Apa maksud kata sedia? Ha? Apa maksud qadim? Memang sedialah. Dah tersedia dah, tahu dah. Apa maksud sedia tu? Baik. Dia kena tak habis. Azali tu apa? Ha? Sebelum Tuhan menjadikan apa-apa makhluk, kita panggil qadim ataupun azali. Tu kena ingat tu maksud sedia-sedia tu maksudnya. Sedia-sedia tu maksudnya sifat Tuhan tu dah ada sebelum menjadikan apa-apa makhluk. Dah ada dulu. Tengok kat kawan di belakang, dah ada dah. Dia selak dia punya buku baru jumpa. Dah bagi dah dulu. Dah bagi dah. Kitab kita belajar kalau boleh biar ada muka nota. Jangan pakai kitab semata-mata kitab yang kita belajar. Sebab kadang-kadang bila kita dah, dia nota ni penting, dia buku nota tu Li5 tu, apa nota bukan Li5 kecil tu, yang besar tu. Notebook ni lah. Notebook ni dia kena ada, tiap-tiap orang kena ada. Tulis atas buku, tapi kalau dobit banyak sangat penuh tak boleh juga. Nanti bila tulis dalam buku, bila orang tanya, aku nak tanya Amri Timur itu apa Ustaz nak bagi tengok kita ahli sunnah wal jamaah. Payah, dia kena ada buku satu tu bab tauhid saja. Tulis kat situ. Buat satu buku, ambil satu buku notebook tu untuk ilmu tauhid saja. Kalau tak ada buku nota, mana tidak menampakkan kita kesungguhan lah. Sebab ni kita belajar ilmu fardu ain. Bukan yang matlamat kita belajar di sini untuk ilmu fardu ain dulu. Bukan untuk semata-mata periksa. Itu letaklah di luar fikiran. Yang masuk dalam hati kita iaitu untuk ilmu kita. Tu kena ingat. Saya ajar ni untuk kefarduan. Penting lagi minta maaf lah kalau orang tak ada buku tu, tak apalah. Tapi saya cuma nasihat kalau kita nak ingat lah. Macam tu buku tebal lagi tu. Tapi tebal tak penuh pun kosong banyak. Banyak dah. Alhamdulillah. Nabi dah. Allah Akbar. Tapi bercampur semua ilmu. Bercampur semua ilmu situ. Saat kita nak tahu, jangan cucuk. Kalau tauhid, PK, tasawuf, jangan campur. Dapatkan dikir tak apa. Sebab kalau bercampur susah lah kita nak cari. Payah Baik. Saya mengajar ni tak ada bagi nota-nota tak ada bagi nota-nota. Kalau bagi nota ni saya universiti tak apa Kalau dia pondok macam ni mengajar gini, lepas tu dia pandai, kita pandai sendirilah nak tulis apa dalam buku apa kan. Tu di atas kita punya individu lah, di atas individu. Baik, tengok. Sifat ini termasuk sifat kalam. Sifat kalam ialah sifat-sifat yang qadim. Bila sebut qadim, maksud sifat itu dah ada belum Allah belum menjadikan apa-apa makhluk. Maksudnya sifat qadim itu dengan mana Allah Ta'ala belum menjadikan apa-apa makhluk. Itu maksud qadim. Yang berdiri pada zat yang qadim. Apa maksud berdiri? Dia duduk berdiri atau zat ke? Habis kata berdiri? Apa maksud berdiri? Dia tanya tu, dia kata siap dah. Apa maksud berdiri? Berdiri atas zat macam tu? Berdiri? Berdiri dengan mana apa? Ada pada zat. Ada di zat Allah Ta'ala. Tu maksud dia. Nanti dia kata berdiri macam mana? Berdiri dengan mana? Ada. Sifat wujudi lah. Iaitu apa dia zat yang qadim? Iaitu zat tu Tuhan. Baik. Ni bahalah ni. Quran itu ialah sifat Allah yang qadim, bukan hadis. Ni perlu dibahaskan ni. Dia juga tempat payah ni. Baik, saya nak tanya. Asyik tanya ni ustaz. Memang kena tanya. Dia kena dua hala.
Kalau satu hala saya cakap seorang-seorang, yang lain pun sedap tidur. Allah Akbar. Lepas tu saya cakap dua hala tu. Betul? Ni bukan ngajar masjid. Kalau saya ngajar masjid, saya ngajar seorang-seorang. Betul tak maksud betul saya cakap Yang menyandar ada kat masjid lah, kena maghrib, biasa tu. Menyandar kena dia borak pula dah. Itu biasanya banyak kawan lelaki lah, tak maaf cakap ada lah. Sebahagian tu ada. Tapi kita mengajar tu jadi tak nak dua hala tu tak boleh lah. Kalau kuliah duha kena buat dua hala. Sebab apa? Sebab nak bagi kefahaman. Dia faham ke tak faham? Kalau tak ada dua hala memang susah. Kita belajar tu susah nak dapat. Dia kuliah duha lain Dia tak sama dengan kuliah maghrib dengan subuh. Baik, tengok. Dia kata ni, Quran itu ialah sifat Allah yang qadim. Okey, baik. Bila sebut Quran itu ialah sifat Allah yang qadim, dia panggil kalam apa sini? Dia kalam itu kalau belajar di dalam secara halusi dalam kitab Misbahul Munir, kalam itu terbahagi kepada 4. Kena tulis ni. Yep. Nafsan dipasang. Allahumma salli Muhammad. Terima kasih bantu saya tolong padam kita ni. Baik, jadi ini kalam ni dia terbagi pada 4. Jadi yang pertama kalam ismi ataupun nafsi nama dia. Ismi ataupun nafsi. Satu. Yang kedua dipanggil kalam nafsani. Kalam nafsani. Yang ketiga dipanggil kalam masdari. Yang keempat dipanggil kalam lafzi. Itu dalam kitab Misbah Munir ada sebut. Tapi tak sampai lagi rasa. Tak sampai lagi kan? Dah sampai lah. Faridah. Lama pun tahu juga. Baik.
Jadi ismi nafsani itu kita tulis lagi. Dia ada lagi. Mana qadim, mana baharu. Ni kita nak bahas ni bukan bahas ni, kita nak bahas kat kitab. Sebab dia kata Quran itu sifat Allah yang qadim. Itu kita nak bahas tu. Baik. Jadi kalam ismi nafsani itu qadim. Dia sebut qadim itu ada di zat Allah, bukan jirim. Diri sendirilah. Ingat jirim pula. Masdari dengan lafaz itu hadis baharu. Baik. Kita tengok pada kitab apa nak cerita ni. Dia kata Quran itu ialah sifat Allah yang qadim. Bila sebut Quran di sini, maksud Quran di sini tulis iaitu kalam ismi, tulis itu, ataupun kalam nafsi. Itu maksud Quran di situ tu. Ini bagi Quran qadim tu apa? Kalam nafsi, iaitu sifat perkata. Tulis itu. Quran itu ialah sifat Allah yang qadim. Apa maksud Quran di sini? Iaitu kalam nafsi ataupun kalam ismi. Tulis Quran. Lepas tu kata Quran qadim, iaitu kena pada sifat perkata. Tu panggil Quran qadim tu sifat perkata. Kalam nafsi kita panggil, kalam ismi pun kita panggil. Sama dia maksud dia. Nanti kalau kata so, Quran itulah sifat Allah yang qadim. Quran apa yang qadim? Yang Tuhan Quran tulisan tu, itu dia panggil kalamul lafzi. Saat kita nak bahas. Ni soalan ni kalau buat keluar ni memang payah sikit lah. Memang dia akan pening. Tapi sebelum nak payah, saya akan ajar dulu. Mana boleh payah begitu? Bila dah ajar senang. Bila lepas senang dia soalan, betul kata payah soalan. Padahal dah belajar. Okey, baik. Bukan hadis dia kata, nampak tak? Bukan kalau bukan yang baru maksudnya apa? Bukan kalam masdari, bukan kalam lafzi. Tengok, nampak kita dah buat sini, kita nampak terus dah. Kalau dia kata bukan baharu tu kena pada kalam apa? Masdari dengan lafzi. Nampak tak? Bila ada kaedah senang kita tulis. Bukan makhluk. Nampak tak? Kalau Quran makhluk tu masuk kalam apa? Hadis. Yang makhluk apa? Masdari ataupun lafzi, itu hadis. Nampak tu? Saya tulis siap-siap dah. Tulis peta dia macam ni. Bukan ciptaan sebagaimana fahaman kaum Mu'tazilah. Lagi pula sifat ismi Allah Ta'ala, kalam ismi, kalam nafsi itu bukan ciptaan. Baik. Adapun yang tertulis, ni dia. Adapun yang tertulis dan dibaca yang terletak di atas mishaf, maka itu ialah gambaran daripada Quran yang qadim itu. Faham tak lagi dia cakap macam mana? Apa maksudnya? Adakah tulisan tu Quran qadim? Tidak. Kan dia sebut tadi, itu gambaran. Maksudnya apa? Maksudnya dipanggil kalam lafzi situ. Kalau sebut Quran yang tertulis, tulis situ. Quran yang tertulis dan dibaca terletak di atas mishaf, tulis yakni kalamul lafzi. Yakni kalamul lafzi. Maka itu ialah apa dia kalam lafzi tu? Hadis tu gambaran daripada Quran yang qadim itu. Maksudnya apa?
Seolah kata nak menunjuk kata tulisan tu menunjuk kata Allah Ta'ala tu ada kalam yang qadim. Macam kita lah, ibaratnya makhluk. Kita tulis. Tiba-tiba kita tengok, siapa yang tulis ni? Mesti ada orang yang tulis. Betul tak? Kita kata mesti ada orang yang tulis. Bukan dia tulis dengan sendiri. Mesti ada orang yang menulis. Begitu juga Quran ni. Quran ni gambaran daripada Quran yang qadim. Apa Quran yang qadim? Kalam apa? Kalam nafsi ataupun ismi. Jangan tertukar terbalik. Bila sebut Quran qadim, itu kalam nafsi ataupun ismi. Adapun kalau kita kata kalam Quran yang baru yang ditulis di dalam misaf, itu kalam lafzi. Tapi kalam lafzi itu gambaran daripada Quran yang qadim. Quran yang qadim kita panggil kalam ismi. Saya sebut 2-3 kali tu bukan apa, nak bagi lancar mulut kita cakap sebut. Nampak lagi? Sekali lagi dah cukup lah, 2-3 kali dah. Baik. Ni tempat payah ni. Ni kalau nak urai ni, kalau tak biasa ni susah ni nak sebut apa ni. Ya, sebab tu dia kalau tak ada benda ni kita payah dah. Kitab ni nampak mula-mula senang, betul, baca teori saja. Ni bukan teori dah. Jadi baik, saya nak cerita sikit yang 4 kalam ni. Kalau kalam ismi itu kita panggil kalam yang qadim. Baik. Ismi ni kita terjemah sifat perkata. Maksudnya diri sifat itu ada di zat Allah Ta'ala. Inilah kita panggil sifat kalam. Bila sebut kalam dalam kitab tauhid, itu kalam apa? Kalam ismi. Betul. Kena ingat tu. Kalau orang tanya dalam tauhid tu sebut sifat 20, kalam dia sebut sifat kalam. Itu kalam apa? Kalam lafzi ke, masdari ke, nafsani ke? Dia panggil kalam nafsi ataupun ismi. Itu kena pada diri sifat, iaitu sifat perkata. Satu. Kalau nafsani apa maksud dia? Kena tulis. Kalam nafsani itu kalam yang Allah Ta'ala mencadangkan untuk berkata-kata. Tulis. Kalam nafsani ialah kalam yang Allah mencadangkan untuk berkata-kata. Saya ulang balik. Kalam nafsani ialah kalam yang Allah mencadangkan untuk berkata-kata. Yang itu yang ada sejak zaman Allah Ta'ala cadang tu ada sedia kala dah. Contoh, kita kata Allah Ta'ala nak sebut dalam Quran, itu dah ada sedia kala dah. Ada sedia kala tu pada kalam nafsani. Kalau dalam diri kita, kalau dalam makhluk ni, ada makhluk ni dipanggil hadisun nafsi. Kalau nisbah Allah Ta'ala kita panggil kalam nafsani. Kalau nisbah makhluk, kalau nisbah makhluk dipanggil hadisun nafsi. Apa maksud hadisun nafsi? Yakni kita bercakap di dalam hati. Contoh, jadi saya sebelum nak mengajar ni saya cakap dalam hati, aku malam ni aku pagi ni nak mengajar kuliah duha dekat masjid wilayah. Jadi dalam hati kita dah cadang dah, aku nak cakap sini, nak cakap sini, nak cakap macam ni. Faham tak? Itu nisbah makhluk. Sebab nisbah makhluk ada hati. Allah Ta'ala ada hati ke? Tak ada. Dipanggil nisbah Allah Ta'ala, dipanggil kalam
nafsani. Itu dipanggil qadim. Adapun kita hadisun nafsi ni baharu. Dua dah tu. Jadi dua tu qadim. Kemudian kalam masdari. Apa maksud kalam masdari ataupun kata setengah ulama kalam ma hasala bil masdari. Kalam masdari kita terjemah berkata-kata. Tu dia. Tulis itu. Ngaji dah dulu ni. Tak apalah tulis. Untuk tahun ni bagi hak ni dulu. Kalam masdari yang dengan mana berkata-kata. Berkata-kata itu kalam baharu. Hadis. Bukan qadim. Contoh, Allah Ta'ala berfirman dalam Quran, wa kallamallahu Musa taklima. Tu dalil tu. Wa kallamallah, berkata-kata oleh Allah Ta'ala akan Nabi Musa. Berkata-kata kita panggil kalam masdari sebab dia baru. Sebab berkata-kata dengan Nabi Musa. Nak panggil. Tapi Allah Ta'ala berkata-kata dengan sifat sifat perkata. Sifat perkata tu kita panggil kalam ismi. Tu qadim. Bukan berkata-kata tu qadim. Berkata-kata tu baru. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala berkata-kata dengan Nabi Musa. Kan Nabi Musa tu kan makhluk. Dah ada dah. Allah Ta'ala berkata-kata dengan Nabi Musa akan sebagai perkataan. Baik. Tengok yang keempat. Keempat, kalamul lafzi. Apa maksud kalamul lafzi? Iaitu kalam yang tertulis dan dibaca yang terletak di atas mishaf. Quran tu lah yang terbuka tu. Quran yang kita baca tu lah. Yang tertulis tu dipanggil kalam lafzi. Kalam lafzi itulah gambaran daripada Quran yang qadim. Apa gambaran daripada Quran yang qadim? Gambaran kata Allah Ta'ala tu berkata-kata dengan sifat perkata. Tu dia. Bila ada tertulis perkataan, itu kita panggil kalam lafzi. Apa lafzi? Termaktub, tertulis. Lafzi, lafaz yang ada dalam Quran. Itu kita panggil kalam lafzi. Ini pun tak boleh nak cerita dekat orang awam, orang tak biasa mengaji, tak ada cerita juga. Sebab pegangan orang awam, dia kata kalam Quran ni semua qadim, memang betul. Tapi yang qadim tu kalam apa? Kalau kita orang pelajar ni kena bahas lah. Yang kata qadim tu dia panggil kalam nafsi. Ada pun yang tertulis sekarang ni, takkan kita nak kata qadim. Tapi cuma ni sebab orang awam dia pegang kata bila sebut kalamullah, kalam qadim. Kalam qadim itu terkena pada kalam nafsi ataupun ismi. Ini kalau keluar periksa ni, asal-asal lari orang. Tak ada keluar. Saya rasa Jabatan Agama pun tak mau keluar benda ni. Ini saya bahas secara pondok, minta maaf. Saya bahas ni tak ada dalam kitab. Dalam kitab ni tak ada. Dan Faridah pun tak ada. Habis Sebab Munir ada. Saya bahas ni kita untuk ilmu kita, bukan untuk periksa nidak lah. Tapi nak untuk periksa boleh, kalau saya nak buat pun boleh. Tapi tak diizinkan sebab bukan saya buat periksa, bukan saya buat soalan. Untuk akhir tahun tu, soalan tu dibuat oleh Jabatan Agama. Kalau saya buat soalan ni, boleh jadi Jabatan Agama akan persoalkan saya, mana dapat benda ni. Dia ilmu ni dah dapat pondok boleh lah. Ni halusi kita nak bahas ni untuk halusi, nak bagi faham. Untuk ilmu untuk ilmu. Nampak lagi ni Nampak 4 kalam ni? Alhamdulillah. Ya, boleh tanya. Ya? Nafsani ni kalam yang Allah Ta'ala mencadangkan perkataan. Allah Ta'ala mencadangkan perkataan, itu panggil nafsani. Itu panggil nafsani, kalam yang Allah Ta'ala mencadangkan perkataan. Tapi tak boleh sebut lah Allah Ta'ala mencadangkan dalam apa Ustaz? Dalam hati dia. Mana ada hati? Itu tak boleh sebut.
Cuma semata-mata Allah Ta'ala mencadangkan perkataan, kita panggil kalam nafsani. Nampak lagi? Itu qadim. Bila sebut qadim, sebelum Allah Ta'ala menjadikan makhluk dah ada, dah siap dah sedia dah. Tu panggil sedia-sedia tu. Nampak lagi? Minta malah kalau siapa tak pernah dengar lagi ni, saya faham benda ni lah. Siapa yang tak datang tu, rasa kalau boleh dengar rekod boleh lah. Tapi ni kita bahas yang tak ada dalam ni lah, perbahasan. Tapi cuma kita bahas ni sebab perbahasan dalam kitab. Kalau kita tak korek dalam kitab ni, kita tak tahu benda ni. Cuba kalau kita baca saja. Kalau kita baca saja pada awal, Quran itu ialah sifat Allah yang qadim, bukan hadis, bukan makhluk, bukan ciptaan sebagaimana fahaman kaum Mu'tazilah. Ada pun yang tertulis dan dibaca terletak di atas misaf, maka itulah ialah gambaran daripada Quran yang qadim itu. Kalau baca saja tu kita tak pernah nampak. Cari cakap saya, kita tak nampak apa dia nak kata ni. Dia kata Quran itu sifat Allah yang qadim. Oh, makna Quran ni sifat qadim ni. Oh, makna Quran yang kita pegang ni qadim. Dia pegang itu habis sesat dah. Bukan Quran kita sekarang kita pegang tu qadim. Hak qadim tu sifat perkata tu. Betul, sebab tu saya bahas ni, kena bahas juga benda ni. Sebab apa? Sebab dia berkait dengan Quran yang qadim tu. Ini yang kita kata ulama dulu berbalah ni. Jadi berbunuh-bunuhan sebab sifat kalam ni. Sebab tu dinamakan ilmu tauhid tu ilmu kalam. Kerana apa? Kerana perbahasan ilmu kalam tu paling payah dia dalam sifat 20. Sebab tu memang betul sifat kalam tu payah nak dibahaskan. Baik, buat sementara ni faham tak? Sementara ni faham tak? InsyaAllah tak apa, tak bisa dengar tu tak apalah, lepas dengar ni insyaAllah lah. Baik. Kemudian ni sebab kata sifat kalam payah tu. Tapi dia dah bagi tahu kat dalam ni kitab ni, kita kena bahas lah. Dia tak beritahu ni kalam tu bagi 4, tak ada. Cuma kita kena faham apa perkataan dia disebut tu. Kalau dia tulis lagi takut jadi banyak, jadi detail lagi payah. Tapi lepas tu saya detailkan, bila detailkan jadi macam ni lah. Dia tak payah, tiba mudah sebenarnya, cuma tak pernah dengar je. Best. Kita tidak boleh mengatakan Quran itu makhluk. Baik, saya nak tanya, apa yang dimaksudkan Quran itu makhluk? Dia kata kita tidak boleh mengatakan Quran itu makhluk. Itu kena pada kalam apa? Tengok dah tak dapat lagi dah. Bukan kalam lafzi, kalam ismi. Kita tak boleh kata Quran itu makhluk, iaitu kalam nafsi, kalam ismi tu. Kalau nak kata Quran tu makhluk, itu kena kata kalam lafzi. Buat beza? Boleh, insyaAllah. Saya pegang ni. Doalah bagi jabatan agama saya buat. Maka payahlah soalannya. Satu perkara ajaib lah kalau saya disuruh saya buat. Kalau saya buat tu satu ajaib. Baik. Jadi bila disebut kata kita tidak boleh mengatakan Quran itu makhluk, maksudnya Quran itu makhluk, kita tak boleh kata tu pada kalam apa? Kalam nafsi, tak boleh kata. Adapun kalau kita kata nak kata Quran itu makhluk, itu kena pada kalam lafzi. Nampak tak? Kalau tak nampak yang ni, dia payah nak jawab ni. Nanti ingat, Quran tu tak boleh kata Quran ni makhluk. Habis ni yang aku duk pegang ni. Sebab kalau tak belajar ni, dia tak tahu dah. Dia panik lah. Makna Quran ni qadim, macam mana boleh ada sekarang ni makhluk dah ni. Kalau ada orang akal panjang, dia tak belajar tauhid, itu bila dia sesat dah. Lepas tu dia kena belajar ni. Ni kaedah pada awal. Baik, tengok. Kita tidak boleh mengatakan Quran itu makhluk. Walaupun yang dimaksudkan, ni tengok. Walaupun yang dimaksud perkataan yang tertulis di atas misaf. Sebab apa? Kerana perkataan itu ialah gambaran daripada kata Allah yang qadim. Maksudnya apa? Ini nak cerita kata ni, walaupun kita kata, kalau esok orang tanya kita, Quran ni qadim ke baru? Kita tetap cakap akan Quran tu qadim. Sebab apa? Sebab kita kata gambaran daripada perkataan Allah Ta'ala tu, dengan sebab Allah Ta'ala sebut dengan sifat apa? Perkata dia.
Sebab tu kita nak kata Quran tu makhluk tak boleh. Melainkan kalau dalam mengajar kita cerita okey, kalau semata-mata ada tulisan tu, semata-mata tu tidak tilik pada kita kata gambaran pada sifat perkataan Allah Ta'ala. Kalau tak tilik pada tu kita kata kalam tu lafzi. Tapi kalau kita sebut kata perkataan itu ialah gambaran daripada kata Allah yang qadim, iaitu kalamun nafsi, itu kita kena kata kalam tu kalam kalam nafsi, ataupun kita kata bahasa Quran qadim. Sebab tu kalau kat luar kalau sebut Quran tu qadim ke makhluk, kita akan cakap qadim. Tak perlu bahas kalau untuk awam. Tapi kalau kata habis kalau qadim yang tulis ni takkan qadim, baru kita bahas. Adapun tertulis itu dipanggil semata-mata di situ kalam lafzi, baru kita bahas. Kalau orang tak tanya, kita cakap Quran tu qadim, dah cukup. Nak bagi dia faham. Jangan cakap kalam ni lafzi ni, jangan bagi keliru kat orang. Kita cakap nafsi. Ni kena peka sikit. Rasa tak ada orang tidur rasa ni bab kalam ni. Tak ada orang tidur ni sebab sifat kalam tak pernah dengar. Tu dia. Sebab tu dia kata walaupun yang dimaksud perkataan yang tertulis di atas mishaf itu pun kita tak boleh cakap kalam lafzi. Sebab apa? Kerana perkataan itu kalam lafzi itulah. Bila sebut perkataan kalam lafzi ialah gambaran daripada kata Allah yang qadim. Bila sebut kata Allah yang qadim, dia panggil kalam ismi, bukan masdari. Allahu Akbar. Kalau berkata-kata tu kita panggil masdari. Itu baru. Kalau kita kata Allah yang qadim, itu sifat perkata Allah Ta'ala yang qadim, itu panggil kalam nafsi ataupun ismi. Hak tular dua tu sama. Okey. Sikit lagi. Dalil bahawa Tuhan mempunyai sifat kalam ialah ni dalil dah. Ni. Wa kallamallahu Musa taklima, surah An-Nisa. Dan berkata-kata Tuhan. Baik. Berkata-kata Tuhan tu dia panggil kalam apa? Masdari. Allah Ta'ala berkata-kata dengan sifat perkata. Sifat perkata kita panggil kalam ismi. Dia kena latih tu. Allah Ta'ala berkata-kata dengan sifat perkata. Berkata-kata kita panggil kalam masdari. Kalau sifat perkata kita panggil kalam ismi. Kalau perkataan yang ada dalam Quran kita panggil kalam lafzi. Kalau perkataan yang dicadangkan, yang Allah Ta'ala cadangkan perkataan itu, kita panggil kalam nafsani. Empat semua ada dalam tu Quran tu. Nampak lagi tu. Dia kena biasa cakap, kena biasa sebut. Nampak lagi? Baik. Artinya dan berkata-kata Tuhan dengan Musa sebenar berkata-kata. Sebenar berkata-kata panggil kalam lafzi. Dengan perkataan. Habis itu. Ke-14 kaunuhu qadiran. Tak boleh nak pi lagi. Stesen sampai dah. Kalau pi lagi ni nak kena hurai pula sifat maknawiyah. Sifat maknawiyah tu lagu mana pula? Tu ini panjang tu. Bukan tak mau hurai, nak hurai tapi panjang. Nak kena hurai sifat maknawiyah tu apa, sifat apa? Dia panggil sifat hal. Hal tu apa? Hal tu bukan keadaan-keadaan dah tu. Apa masuk keadaan? Nanti nak urai minggu depan. Bukan minggu ni. Baik, faham lagi Orang lelaki faham semua? Baik, alhamdulillah. Nampak tak ada syahid hari ni, nampak? Alhamdulillah. Syuhada pun tak ada. Syuhada pun tak ada, syahid pun tak ada. Baik. Jadi sekarang itu saja. Tuan-tuan, perempuan, ayah-ayah dan ibu sekalian, saya minta maaf kalau ada salah dan silap ataupun terkasar bahasa daripada saya. Yang baik itu datang dari Allah SWT, dan lemah itu datang daripada diri saya sendiri. Aku qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma rzuqna 'ilman nafi'an wa rizqan halalan tayyiban mubarakan fihi
وعملا مقبولا وسعادة الدارين آمين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.